Pertamanya saya mengucapkan banyak terima kasih lah kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian di dalam perbahasan di peringkat jawatankuasa ini. Sebenarnya banyak daripada rakan-rakan yang telah berucap tadi telah pun beri jawapan bagi pihak saya, iaitu berkenaan dengan macam golf tadi. Yang berhormat Ketere dengan jelas sebut dengan betul, iaitu kalau kita tengok daripada segi sports tourism ni, apa yang kita belanja itu, tetapi dapatan kita daripada broadcasting ke seluruh dunia dari segi pengiklanan negara kita itu, saya rasa jumlahnya bermilion-milion daripada apa yang kita belanjakan di sini. Jadi sebab itu kalau di mana-mana negara sekalipun, golf tourism ni, sports tourism ni sudah menjadi satu produk yang dilaksanakan oleh hampir semua negara lah. Kalau kita tengok football saja, bola sepak, iaitu apabila musim panas, apabila liga tidak berjalan, maka negara-negara di sebelah Asia berebut-rebut untuk memanggil pasukan-pasukan daripada Eropah untuk datang melawat. Kerana apa? Kerana hasil daripada kehadiran klub-klub ini ke negara itu menyebabkan banyak keuntungan yang diperolehi oleh kita. Jadi sebagai permulaan saya nak sebut sports tourism sebenarnya satu perkara yang dianggap sebagai contemporary dan sememangnya boleh membantu negara untuk melonjakkan lagi jumlah pelancongan daripada segi kehadiran dan juga daripada segi resipnya untuk negara berkenaan, ya. Jadi sebab itu sebagai permulaan. Jadi untuk soalan berkenaan dengan golf ini, pendang, pertama saya tak tahu mana pendang. Macam mana pendang boleh dapat statistik yang mengatakan iaitu orang dah kurang datang ke Malaysia? Sebenarnya tak betul, Yang Hormat. Saya boleh sebut di sini, iaitu kalau kita lihat Malaysian tourist arrival by country of nationality, kita cuma lihat itu bagi bulan Januari Mac tahun 2012, kehadiran ia 5,562,538. Bagi tahun 2013 Januari Mac, jumlahnya ialah 6,449,398. Bermakna ada peningkatan 15.9%. Jadi orang mari, Hormat, orang mari. Kok orang tak mari daripada, mungkin tak pergi Kedah daripada selatan Tai kot, tak mari. Tak dengar. Lebih spesifik dengan izin, saya nak masukkan tadi ialah pelancong dari Arab yang saya dapat maklumat kata memang agak kurang sekarang ini kerana pemandu taksi yang menyakitkan hati mereka. Itu lebih spesifik, yang itulah yang tepatnya saya nak sebutkan tadi. Terima kasih. Saya pun tidak ada detail berkenaan dengan itu. Tapi sememangnya kita semua tahulah, iaitu di antara perkara-perkara yang menyebabkan orang, kalau kita tanya pelancong-pelancong apa yang menyebabkan mereka tidak suka sangat kepada kalau datang ke Malaysia, pertama sekali memanglah pemandu taksi. Dan komplain keduanya, kalau negara-negara orang Eropah, dia kata toilet yang kotor. Jadi dua perkara ni kita mesti perbetulkanlah. Tapi namun, Yang Hormat, saya tidak ada detail berkenaan dengan Arab ni. Mungkin dia tak mari pun bulan puasa, dia duduk kat rumah sekarang ni. Jadi boleh jadi juga lah kan, dia nak puasa kat sana kan. Jadi mungkin itu di antara sebabnya. Saya cuba jawab berkenaan dengan golf ni. Tadi banyak soalan tanya tentang golf. Kenapa golf?
Ini banyak Bukit Katil. Pertama sekali Bukit Katil saya nak sebut, daripada segi aturan nombor-nombor tu bukan keutamaan ya. Dia kebetulan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu. Itu aja. Macam kita lah kadang-kadang nama kita keluar. Kalau nombor kita nombor 5 bukan keutamaan sebenarnya, kebetulan. Nombor 1, nombor 2, 3, 4. Jadi yang tadi bukan kita mengatakan iaitu bahawa golf ni keutamaan ni nombor 9. Tak. Dia kebetulan nombor dia nombor 9 ya. Jadi sebab ini penting kerana nanti yang buat fikirkan kalau keutamaan yang nombor 9 kita belanja lebih apa pasal ya. Jadi dia bukan keutamaan. Pelancongan golf telah dikenal pasti sebagai salah satu aktiviti promosi yang telah dikenal pasti sebagai program EPP 9 yang betul cakap yang boleh menjana pendapatan melebihi kepada orang yang suka golf. Ini kerana sukan golf merupakan aktiviti yang diceburi oleh golongan berpendapatan tinggi. Jadi apabila kita pelancong-pelancong yang datang ni pun merupakan pelancong-pelancong yang boleh belanja. Sebab golf ni selalunya permainan orang yang berpendapatan tinggi lah. Jadi apa yang kita dapat ialah yang datang ke negara kita ini adalah orang kata apa, higher end punya turis. Maknanya turis yang boleh, yang ada wang untuk belanja. Jadi banyak lagi ni. Jadi sebab itu kita nak sebut kita belanja ya. Kita belanja sebagai pelaburan sebenarnya. Ya. Kalau kita ubuh 5 juta, sebenarnya pulangannya lebih daripada itu. Lebih bukan 10-20 juta, lebih daripada itu kerana nama-nama pemain-pemain golf yang datang ke negara kita ini ada nama-nama yang terkenal dan orang minat. Dan betul macam mana Jerlun cakap tadi, sama ada regional ke ataupun international punya turis, dia akan datang ke negara kita semata-mata untuk melihat permainan golf ini. Jadi penganjuran sukan golf memberi pendedahan kepada Malaysia. Macam yang Muhammad sebut tadi lah, ketiri. Malaysia akan terkenal daripada broadcasting yang dibuat. Dan dia mampu menganjurkan acara bertaraf dunia. Dia mendedahkan Malaysia sebagai destinasi sukan. Dan dia juga menarik pelancongan ke Malaysia berbanding dengan negara jiran seperti Thailand dan Indonesia. Kita golf juga di Malaysia ini sudah menjadi tempat di mana ada akademi, di mana orang kata apa, mereka yang nak belajar golf, memain golf, seperti yang sebut macam Michelle Wee ni semua dulu, semasa mereka kecil dahulu mereka datang berlatih di Malaysia kerana Malaysia boleh main golf selama 1 tahun. Sebab di Korea kalau dah mari winter, dia kena tutup golf course dia. Tapi di Malaysia all the year round. Jadi Malaysia secara tidak langsung, mungkin kita tidak tahu, sudah merupakan satu tempat di mana negara-negara luar menghantar, terutama Korea, menghantar anak-anak kecil untuk datang ke Malaysia bermain golf. Ya, bermain golf sehingga mereka akan menjadi profesional. Sebab itu golf ini cukup popular di Malaysia ya. Nanti ya. Ni yang Muhammad Muhammad Pendang. Tak betul juga kata Arab tak mari. Arab mari. Ya, Saudi Arabia 2012 kehadiran 20,585, iaitu first quarter. Bagi 2013 first quarter 22,275, peningkatan 8.2%. Meleset lagi yang Muhammad. Try lagi lah next time. Okey. Semenjaknya golf ini diperkenalkan, WAITGC ini yang kita anjurkan, sebanyak 60,000 pemain golf telah menyertai acara ini. Pendedahan ini bukan sahaja untuk pemain, juga ahli keluarga dan rakan-rakan mereka.
So sudah ada peningkatan bilangan pemain 60,000 semenjaknya WAIT GC ini diperkenalkan. Tuan Ketua, Tuan Pengerusi, bagi untuk makluman Kota Melaka bertanya berkenaan dengan golf. Ini satu peningkatan yang baik, bukan Jonker Walk dah ya. Bukan dah meningkat kepada golf. Di Malaysia kita mengadakan Maybank MMO, Maybank Malaysia Open. Kemudian kita ada LPGA Ladies Golf Tournament. Kemudian kita ada CIMB Classic, CIMB Golf Classic. Kemudian kita juga ada Iskandar Open di Johor. 4 acara ini sebagai acara tahunan yang dilaksanakan di Malaysia every year. Tanya apa lagi? Nak jawab lah. Ya, minta penjelasan. Jika ini sebagai pertandingan tahunan, sebab mengapa masih kita kekurangan dalam bajet kita untuk meminta peruntukan? Sebab itu ini peruntukan ini sebagai luar jangka atau sebagai tambahan. Sebab itu saya minta jika berbanding dengan tahun-tahun yang lepas, adakah kerana katakan pertandingan tahunan, sebab itu perbelanjaan memang telah diambil kira semasa membuat bajet untuk Kementerian Pelancongan dalam sektor ini. Ya. Kerajaan Malaysia, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan bukan main sponsor. Yang sponsor ni adalah orang lain. Tetapi apabila mereka mengadakan open ini, jadi apabila ada perbelanjaan yang mereka perlu luar jangkaan, kita bagi duit. Bukan kita yang pada tiap-tiap tahun, bukan kita kerajaan yang menganjur, ya. Yang menganjur tu tadi macam CMMB, Maybank, Iskandar ni, mereka yang menganjur. Jadi kalau kita yang menganjur, kita tahu berapa kita nak belanja. Tapi yang ni bukan kita yang menganjur, mereka yang menganjur. Tapi apabila mereka menganjur, kadang-kadang ada maknanya untuk mencukupkan dia punya perbelanjaan, dia minta kepada kita kena bantulah. Sebab itu kita tidak akan dapat tahu berapa yang kita boleh minta untuk program 4 program ni. Adakah ini bermakna bahawa sponsorship atau penganjur mereka sudah kurang? Ya, untuk dia sponsor. Mungkin dia sudah kurang untuk tahun lepas. Selalunya program yang dilakukan ini, kadang-kadang dia boleh dapat keuntungan. Tapi kadang-kala dia tidak dapat keuntungan. Jadi macam kata kita boleh bayar appearance fee ke, tak semesti kita maknanya macam kalau kita bantu, mungkin daripada segi appearance fee, mungkin daripada segi perbelanjaan pengangkutan, begitu ya. Jadi sebab itu kita tak dapat nak tahu. Kerana setiap pengejaran itu tidak semestinya dia untung. Bukan setiap kali kita ada event, kita buat event, ya, bukan bermakna kita orang yang buat event itu akan mendapat keuntungan, tak semesti. Kadang-kadang ada shortfall. Ya. Tapi oleh kerana program keuntungan itu telah ini berjaya, di cara yang lain keuntungan dengan cara yang lain iaitu jangka panjang atau untuk tak bagi kita program itu berjaya. Program itu berjaya kerana dapat membroadcastkan Malaysia ke seluruh dunia. Saya faham. Terima kasih. Jadi shortfall itu kita kena bantulah. Right. Sebab apa yang dia buat itu membantu kita sebenarnya. Okey? Okey, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi Tuan Pengerusi, ini yang YB Kulai. YB Kulai mana? Formerly Serdang. Bila jadi ahli Parlimen Hulu Selangor? Bekas. Dulu ni Hulu Selangor Serdang. Tak, ni pasal tanya pasal Hulu Selangor, Majlis Daerah Hulu Selangor. Ini Wakil. permintaan daripada. Okey, kita saya pun confused. Saya boleh jawab, tak ada masalah. Bukan tak ada tak apa. Saya nak tahu. Pasal selalu cakap pasal orang Johor. Tiba-tiba Hulu Selangor, jadi saya pun heran. Ada orang membantulah. Okey. Peruntukan rumah gap bagi fasa 2. Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan telah membentukkan
ringgit Malaysia 500,000 bagi rumah GAP pada tahun 2008 dan siap sepenuhnya pada tahun 2010. Kementerian Pelancongan telah menyerahkan projek siap ini kepada Majlis Daerah Hulu Selangor pada tahun 2010. Walau bagaimanapun, sehingga kini Majlis Daerah Hulu Selangor masih gagal untuk melaksanakan operasi rumah GAP ini. Sehubungan itu, Kementerian tidak dapat mempertimbangkan permohonan tambahan bagi fasa 2. Yang Mak dah pergi rumah GAP dah. Saya baru pergi Fraser Hill, rumah GAP tu memang abandon lagi. Tidak ada apa-apa yang dilakukan. So, we cannot give any more money lah. Selagi yang fasa pertama tak siap, kita tak boleh bagi lah. Ya? Okey. Kota Melaka, peruntukan yang diperuntukkan kepada kementerian hanya untuk mempromosikan, bukan menganjur. Ya, untuk mempromosi saja. Sebelum ini, bantuan kepada acara golf adalah menggunakan peruntukan sedia ada melalui penjimatan dalaman. Hanya tahun lepas tidak cukup, sebab itulah peningkatan kos operasi. Kos operasi. Saya nak sebut sini revenue, income yang dijana oleh golf. Target kita pada tahun 2012, target kita last year ialah ringgit Malaysia 290 million juta. Kita dapat achieve ringgit Malaysia 296 million. Jadi kalau kita minta 5 juta, okey lah, kita dapat 250 million. Ya, okey. Tahap kebersihan, saya setuju Sungai Petani, saya setuju. Tapi saya nak sebut sini, walaupun kita belanja 5 juta untuk minta golf, kita tidak mengenepikan kepentingan macam yang Muat sebut toilet. Yang Muat dengan saya, kita biasa pergi Selatan Tai kan, selalu Hat Nyai, border. Jadi dah serius apa? Kalau kita pergi ke Selatan Tai, tengok dia punya toilet, walaupun di daerah yang pendalaman, bersih betul yang Mat? Masuk di Indonesia, bersih sungguh. Oh, Indonesia mana? Medan. Saya tak pernah pergi Medan. Oh, tak apa, okey. Ya, saya setuju dengan Mat, iaitu bahawa memang kita mesti memberikan penekanan kepada kebersihan. Saya dah sebut tadi, iaitu di antara perkara yang banyak yang dikomplain oleh pelancong ialah taksi dan dirty toilet. Jadi berkenaan dengan tahap kebersihan di Malaysia ni, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan melancarkan kempen One Malaysia Green, One Malaysia Clean, ya, pada tahun 2009. Kempen ini menekankan pemeliharaan alam sekitar. 2. Pembersihan di kawasan-kawasan pelancongan. Sehingga kini sebanyak 178 program telah dilaksanakan di seluruh Malaysia. Kempen ini juga telah dimantapkan lagi dengan program volunteerism, di mana kini seramai hampir 18,000 sukarelawan turut serta di dalam aktiviti penjagaan kebersihan dan kelestarian negara kita. Walau bagaimanapun, usaha untuk menjamin tahap kebersihan dan kehijauan Malaysia memerlukan komitmen serta mindset change oleh semua pihak, iaitu sektor awam, sektor swasta, NGO serta masyarakat Malaysia keseluruhannya bagi menjamin keberkesanannya. Ya. Jadi memang kita tidak jelas sikit. Memang kita tidak mengenepikan kepentingan untuk menjaga kebersihan. Jadi Menteri, Bukit Katil yang kenapa lebih dari unjuran tu saya dah sebut jawapan tadi, ya. Dia terlebih sebab kita bukan sponsor, kita hanya unjuran, kita hanya promosi. Jadi kadang-kadang apabila yang penganjur tu dia buat, jadi apabila ada shortfall, maka kerajaan terpaksa membantu kerana program itu sebenarnya telah banyak juga menguntungkan kita daripada segi mempromosi negara Malaysia. Kemudian Jerlun tanya tadi, iaitu sama ada kita buat bayaran appearance fee ke apa.
kita dah sebut tadi itu bahawa kita hanya daripada segi mempromosi, ya, kita tidak menganjur program-program ini. Sungai Petani pulangan dah dapat dari golf ini. Saya dah sebut pulangannya 296 million, ya, kebersihan dah sentuh. Seri Aman promosi golf di Sabah Sarawak, saya ingat itu tidak masalah. Cuma apabila kita nak mengadakan program, dia mesti mengikut orang kata apa, piawaian international standard, ya. Kita memang ada golf course, tetapi kadang-kala untuk kita nak menganjurkan program golf ini, piawaian antarabangsa itu mesti dipenuhi oleh kita. Jadi saya percaya kalau ada padang-padang golf yang di sana yang menepati piawaian antarabangsa, saya percaya kita boleh bawa juga mempromosikan golf di negeri Sabah dan juga di Sarawak. Yang Berhormat Menteri. Kota Melaka golf saya jawab dah, angka berjawab. Tahun depan saya sebut. Ketiri saya nak minta Yang Berhormat. Datuk Menteri, kita Menteri Kota Melaka. ada Sebentar ya Mas. Ya. kita ada MICEP, iaitu Malaysian Convention and Exhibition Bureau. Jadi dalam apa-apa orang kata apa conference international, maka kalau sekiranya kalau macam Asian Football Association Confederation AFC dengan UEFA, kalau FAM merasakan itu bahawa mereka mahu supaya conference ini diada di Kuala Lumpur, kita dalam kementerian menerusi MICEP sedia memberi bantuan kepada Yang Berhormat FAM untuk membida. Itu memang kerja orang kata Malaysian Convention and Exhibition Bureau. Kita kerja kita membantu mana-mana badan di negara kita ini yang mau membida apa-apa conference ke seminar international conference untuk dibawa ke Malaysia. Jadi kalau dalam hal ini kalau FAM merasakan mereka berminat, saya percaya MICEP kita akan membantu FAM untuk mendapat membidakan conference ini. Terima kasih Mohd Menteri. Cuma sedikit untuk makluman bahawasanya penganjuran ini tidak melalui FAM, dia secara langsung oleh AFC. Tinggal lagi AFC barangkali akan bekerjasama dengan negara tuan rumah ataupun event organizer daripada negara-negara tuan rumah. Badan yang bertanggungjawab itulah. Kalau macam kata tuan rumah, kata AFC, kalau kita boleh mendapat AFC bekerjasama dengan kita, betul-betul nak dilakukan di sini, saya dah sebut iaitu MICEP, kita memang bersedia untuk membantu institusi yang berkenaan untuk membawa conference itu ke Kuala Lumpur. Saya rasa itu sememangnya satu perkara yang dimahukan oleh kita. Tetapi yang kena trigger the proses mestilah daripada institusi yang ada kaitan dengan game itu. Jadi Tuan Pengerusi, itu saja. Terima kasih.